Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan tuan rumah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini, dan sebahagian besarnya muka-muka yang saya nampak, saya kenal lah kan, selalu datang kuliah. Tapi oleh kerana biasa saya nampak di mungkin di masjid UPSI pun ada kan. Jadi semalam saya ada sesi sembang santai lah dengan sahabat saya di Slim River. Slim River dengan Tanjung Malim tak jauh kan, dekat setengah jam. Jadi ada juga sahabat yang bertanya tentang kuliah saya di Masjid UPSI. Saya ingat saya mengajar di Masjid UPSI, kuliah di sana dalam 3 tahun, aku tak silap. 3 tahun So, hadis pun dah sampai hadis ke berapa? 35, 36. Maksudnya dah lebih pada separuh lah. Hadisnya ada 50 kan. So dah lebih pada separuh, tinggal berapa belah hadis je lagi. So diminta untuk berhenti bila sampai surat minta saya berhenti daripada mengajar, minta pengurusi dan ahli kuasa masjid di Perak. Dia kata jangan jemput Dr. Zaimi dan Zamihan untuk ke mana-mana masjid dan surau, kerana dia kata mereka berdua ni tak ada tauliah. Jadi saya pun akurlah bila dia bagi surat tu, dan dia bagi salinan kepada bos saya di UPSI. Dia SK kan kepada Naib Chancellor UPSI. So saya pun dapat surat warning lah. Kata sila patuh pada arahan. Saya pun patuh lah. Jadi pengarah pusat Islam pun panggil saya. Pengarah pusat Islam ni sahabat saya, kami satu jabatan. Dia panggil, dia kata kita berhenti sekejap lah. Saya pun kata saya okey. Kau nak berhenti terus pun tak apa, saya tak ada masalah pun. Kerana kebetulan masa tu saya pun duduk di Kuala Lumpur kan, jauh. Bila anak ada kuliah di UPSI, kena tunggu dekat pejabat tu sampai malam. Lepas tu nak kena balik pula Kuala Lumpur sampai pukul 11 malam kadang-kadang kan. So, sebab biasanya lepas kuliah tu kadang-kadang adalah waktu kita balik terus. Ada juga waktu yang ni kawan-kawan ni ajak minum dulu, hak kawan kena bagi juga kan, sampai pukul 11.30 malam. So kita rasa macam berat jugalah. Tapi sebab orang minta kita mengajar, kita pergi. Lepas tu bila saya pindah ke Tanjung Malim, adalah masa terluang waktu malam tu. Jadi disusun kuliah. Saya pun fikir, saya kata tak apalah kot, sebab dalam masjid UPSI ni patutnya tak ada masalah, sebab saya staf UPSI. Saya staf UPSI dan masjid tu pun dalam pagar UPSI, bukan terbuka kepada awam-awam secara keseluruhan kan. Student UPSI pun nak dengar pun. Kalau ada orang datang pun tak ramai lah. Yang datang pun saya ingat tak adalah 20 orang daripada orang luar tu, tak sampai lah. Setelah setahun 8 bulan setahun 8 bulan kuliah saya berhenti, mula balik. Jadi bila mula balik tu, saya tengok ramai kot yang datang. Walaupun saya tak bagi ada hebahan iklan. Saya kata biar dulu kan, kita baru nak mula kan, kita tak ada keluar iklan apa pun, tapi ada orang tahu. Dan kuliah live malam tu pun, ni live kan? Live tak? Malam tu live kan? So kuliah yang live tu pun 800 orang kan? 800 orang tengok. Biasa kuliah saya 300 view. Sekarang masa tu 800. Esok pagi-pagi pengarah pusat Islam bagi mesej. Dia kata dia dapat arahan daripada Jabatan Agama Islam untuk berhentikan kuliah tu selama-lamanya.
Dia kata, diingatkan, dia kata Dr. Zaimi memang tak boleh lagi berkuliah. So saya pun kata pada pengarah, saya kata tak apalah, kalau itu arahannya saya terima lah. Maksudnya memang dia orang tak bagilah. Lepas tu dia pisah kat saya, dia kata, Rozani kalau boleh jangan bising-bising kot, jangan letak kat Facebook boleh tak? Dia kata nanti orang duk tanya, saya kena jawab kan? Sebab dia pengarah. Saya kata tak apalah, saya pun hormat kat kawan-kawan, saya tak nak menyusahkan kawan, jadi berhenti. Tapi ramai agak orang tanya kan, mana kuliah tu mula sekejap, lepas tu tiba-tiba berhenti terus. Kalau orang tanya, saya akan jawab verbal je lah, memang akan berhenti sampai bila-bila lah. Bila nak mula balik, tak tahulah, mungkin berhenti terus lah sampai saya mati lah kot kan? Kita pun tak tahu. Tapi saya nak kata, semalam saya share juga pada kawan-kawan yang hadir di rumah Dr. Zahul, Islam apabila dia datang, sebenarnya Islam ni dari sudut akidahnya, dari sudut pemikirannya, daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Muhammad sama. Itu apabila Islam itu datang, dia membawa satu ajaran yang sama dari sudut akidah. Itu akidah tu tauhid. Akidah yang berasas kepada mengesakan Allah. Satu ajaran yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada umat, kepada hamba-Nya melalui perantaraan Rasulnya, supaya manusia ini membebaskan diri dia daripada meletakkan kehendak dia kepada makhluk, kepada menyerahkan segala-galanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Islam. Maka bila datang saja Islam ke dalam dunia ini, seawal Nabi Adam alaihi salam, manusia ini Allah Ta'ala jadikan bebas. Allah Ta'ala jadikan manusia ini tidak terikat dengan mana-mana manusia, melainkan mesti meletakkan ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul. Tidak ada manusia yang dilahirkan mesti ikut cakap mana-mana orang, melainkan Allah dan Rasul. Itulah tuntutan tauhid. Maka sebab itu, ketika mana-mana manusia yang nak masuk Islam, kita suruh dia syahadah dengan 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Dan Muhammad itu utusan Allah. Maksudnya, satu orang yang nak jadi Muslim, yang nak jadi mukmin, yang nak mendapat bahagia di akhirat, dia mesti mengucapkan kalimah ini dalam keadaan dia memahami dan membenarkan dalam jiwanya dengan sebenar-benarnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang aku berikan ketaatan mutlak kepadanya, melainkan hanyalah kepada Allah yang merupakan Tuhan aku, yang telah menciptakan aku. Kita tak disuruh untuk taat kepada siapa-siapa selain daripada Allah. Dan apabila Allah itu kita taati, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulnya. Dia oleh kerana Allah ni, dia telah cipta satu undang-undang dalam dunia ni. Bila satu orang nak berinteraksi dengan mana-mana makhluk yang lain, dia perlu ada keserasian. Dia perlu ada keserasian. Maksudnya kalau manusia nak berinteraksi dengan manusia boleh, kerana kita ni sama-sama manusia, ada keserasian kan? Tapi kalau manusia nak berinteraksi dengan jin tak boleh, kerana kita dengan jin lain. Kita manusia dicipta daripada tanah, jin dicipta daripada api, lain. Jadi bila kita nak berinteraksi dengan jin, jin paksa kita masuk ke alam jin, ataupun jin jadi manusia. Syaitan tu boleh jadi manusia. Tu boleh interaksi lah. Malaikat pun sama lah. Malaikat masa nak bagi wahyu dekat Nabi kan. Malaikat nak bagi wahyu dengan Nabi. Kan dalam hadis riwayat Bukhari, Haris bin Hisham. Haris bin Hisham ni adik-beradik dengan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa? Siapa dia Amr bin Hisham? Abu Jahal lah kan. Abu Jahal tu abang dia tak masuk Islam. Tapi jangan salah faham, ada orang duk ingat kata sebab Nabi doa salah seorang yang masuk Islam, tu seorang yang masuk.
Cuba kalau Nabi doa dua masuk. Ada tak orang kita pernah terfikir soalan tu? Sebab Nabi kan pernah doa, kan Nabi kata Allahumma izal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, masuk. Ya Allah, kuatkanlah Islam ni dengan kemasukan dengan salah seorang daripada dua Umar. Kan? Umar bin Khattab wa Amr bin Hisham. Sama ada Umar bin Khattab ataupun Amr bin Hisham. Tapi Umar masuk. Abu Jahal tak masuk. Pernah tak kita fikir, kenapa Nabi tak doa dua-dua sekali? Doa dua-dua sekali, kira dua-dua masuk tak? Dua-dua masuk. Tapi pasal apa Nabi tak doa dua-dua masuk? Semua perancangan Allah, kalau doa dua-dua pun rancangan juga kan? Kita kadang-kadang bila berada dalam keadaan yang sangat getir, sangat genting, keadaan yang sangat mendesak, kita nak supaya Allah ni berikan kita ni pelepasan segera. Biasanya kita akan doa dengan doa yang minimum. Ya Allah, aku tak nak minta benda lain, aku minta bagi yang ni juga. Waktu ni. Betul? Ya Allah, kalau kau tak nak bagi kat aku benda lain tak apa, bagi yang ni. Aku minta yang ni je waktu ni. Tolonglah bagi lepas yang ni. Faham? Kan kadang-kadang bila anak kita sakit, kita ya Allah tolonglah sembuhkan dia. Kalau nak bagi sakit tu kat aku pun tak apa. Tapi tolong sembuhkan dia. Tak? Waktu tu waktu yang genting, waktu yang sukar, waktu yang kata kalau Tuhan tak nak bagi pun tak apa. Tak nak bagi dua-dua pun tak apa. Ya Allah, bagi seorang pun cukup lah. Tapi sebenarnya Nabi nak tak dua-dua masuk? Nabi nak. Sebab itu Nabi ketika berdepan dengan orang Quraisy, Nabi sanggup tinggalkan sahabat dia yang bertanya soalan tentang benda-benda Islam ni. Kan Ibn Umi Maktum tanya Nabi kan. Datang dia buta, dia orang Islam, orang mukmin, nak tahu tentang apa amalan-amalan dalam Islam. Nabi tinggalkan sekejap. Abasa wa tawalla, Nabi masam muka, Nabi berpaling. Nabi kata tunggu sekejap, dalam hati Nabi kata tunggu sekejap, benda ni tak penting sangat waktu ni. Aku nak masukkan dia orang ni dalam Islam ni, kepala besar Quraisy ni. Nabi dakwah kepada Abu Jahal ni sampai ke Sudah. Tapi Abu Jahal memang tak nak. Okey, kita kembali kepada isu balik. Harith bin Hisham ni adik-beradik dengan Amr bin Hisham, itu Abu Jahal. Dia ni masuk Islam, Harith bin Hisham. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Ya Rasulullah, macam mana nak datang? Macam mana wahyu datang kepada kamu? Dia kata, ahyanan ya'tini mithla salatil jaras, wa huwa ashadduhu alai. Fayafsimu anni wa qad wa'itu ma qal. Wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajula, fayukallimuni, fa'i ma yaqul. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana wahyu datang kepada kamu? Nabi kata kadang-kadang wahyu itu datang dalam bentuk loceng, bunyi loceng. Wa huwa ashadduhu alai, dan benda tu berat bagi aku. Dan apabila dia beredar, aku terus hafal apa yang dia cakap, apa yang Jibril sampaikan. Dan kadang-kadang malaikat datang kepada aku membentuk manusia, berbentuk dengan bentuk manusia. Fayukallimuni, dan dia bercakap dengan aku. Fa'i ma yaqul, dan aku akan faham dan terus hafal apa yang disampaikan pada aku. Kata Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu anhu, wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawmi syadidil bard hina yanzilu alaihi wahy wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Dia kata, demi Allah, aku melihat satu hari Nabi waktu wahyu turun pada dia. Di waktu hari yang sejuk, dahi Nabi ni bercucuran peluh kerana wahyu tu sangat berat. Saya nak sebut apa? Munasabah. Bila Nabi ditanya tentang soalan macam mana wahyu turun, Nabi kata wahyu tu turun salah satu daripada dua. Sebenarnya ada cara lain lagi, tapi yang ni wahyu yang Jibril bawa. Kena ada interaction di antara Muhammad dan Jibril alaihi salam. Kedua-duanya adalah utusan. Jibril adalah utusan Allah daripada kalangan malaikat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita, adalah rasul di kalangan manusia. Oleh kerana dua makhluk ini berbeza, maka perlu ada satu keadaan yang membolehkan mereka ini berinteraksi.
sama ada Nabi dipaksa masuk ke alam malaikat. Itu yang Nabi kata bunyi macam bunyi loceng tu. Wa huwa ashadduhu alai, berat bagi Nabi. Kerana Nabi jasad dia sama macam jasad kita. Dia ada fizikal, dia keras. Jismun tini, yang dicipta daripada tanah. Jadi bila benda yang keras dimasukkan ke dalam perkara yang halus, dia akan rasa berat. Sebab tu kita tengok orang kena histeria kan. Lepas kena histeria, dia jadi exhausted, dia lembik, dia penat. Kerana dia dipaksa masuk ke alam jin. Nabi juga ada keadaannya dipaksa masuk ke alam malaikat. Dan mungkin benda ni kita tak perasan pun. Baca je hadis tu kita tak perasan pun. Kenapa kan? Kenapa Itu pertama. Yang kedua, sama ada Jibril meninggalkan jasadnya yang sebenar. Ulama beza pendapat lah masa bincang tentang bila Jibril datang membentuk manusia kan. Jasad Jibril yang asal tu gimana? Kan Jibril ada 600 sayap kan. Jibril ni kira besar lah. Jibril turun ke dunia, penuh langit ni. Gelap terus. Memenuhi ufuk. Dalam hadis Jabir. Macam mana Jibril yang besar tu, dengan 600 sayap, boleh masuk dalam jasad manusia? Ulama bincang tu. Baca dalam Fathul Bari. Ada yang kata Jibril mengecut kan. Macam span kan. Span kan boleh mengecut? Macam span. Dia kecut masuk dalam manusia. Ada yang kata tak. Roh Jibril keluar daripada jasad sebenar masuk dalam jasad manusia. Sebenarnya bagi saya lah, macam tak payah bincang lah kot. Sebab kita tak ada jawapan yang pasti. Tapi ulama' ni dia bincang jugalah kan. Dia bincang, ulama' ni dia pemikir kan. So dia akan fikir macam mana cara. Tapi bagi saya lah, kita orang awam ni tak payah bincang. Nanti sampai akhirat kalau jumpa Jibril tanya. Jibril macam mana agaknya gitu ya. Boleh dapat jawapan. Kan? So macam ada orang tanya saya satu soalan dulu, saya masih teringat dalam kepala saya. Cuma saya cari balik mesej tak jumpa dah. Tahun 2000, saya ingat 2017. Dia datang, dia bagi mesej kat saya. Masa tu saya dekat Texas. Saya duduk sebelah Dr. Mazhar masa tu. Dia kata, ni doktor, saya nak tanya satu soalan. Soalan ni saya pernah tanya kepada Dr. Mazhar, dia tak pernah jawab soalan ni. Sombong sangat dia. Saya ni orang Tanjung Malim, doktor mengajar di Tanjung Malim. Jadi saya harap kita ada satu background yang sama. Jadi doktor boleh jawab soalan saya. Apa dia? Dia kata soalan ni sangat-sangat menjadikan saya terfikir dan saya tak dapat jawapan sampai sekarang. Soalan saya adalah, Nabi Adam ada pusat tak? Nabi Adam ni ada pusat ke tak? Saya mula-mula saya fikir, apa benda kau ni? Lama-lama saya terfikir, betul juga kan? Kita lahir daripada rahim mak kita, ada plasenta, kita ada tali pusat. Nabi Adam dia bukan lahir ke rahim. Betul juga kan? Jadi saya kata kat dia, saya nak kata kat dia lah masa tu. Tapi hilang dah mesej tu. Saya nak jawab, saya nak kata, jaga pusat sendiri lah. Hawa pun macam tu juga lah kan? Ada pusat ke tak ada pusat? Kita kata nanti jumpa Adam kat syurga, nanti tanya dia, ada pusat ke tak ada pusat? Dan itu tak termasuk dalam perkara yang menambah iman atau mengurangkan iman. Tak ada orang akan dipertanggungjawabkan kau akan masuk neraka siapa sebab tak kaji tentang pusat Adam. Tak payah. Kau jaga pusat kau sendiri, kau jaga badan kau sendiri. Okey. Cuma saya nak, itu kona banyak sangat ni, kita patah balik. Oleh kerana Allah Azza wa Jal adalah Tuhan yang zatnya tak sama dengan zat kita, kita tak boleh interaksi direct dengan dia dalam dunia ni. Sebab itu kita hanya boleh nampak Tuhan di akhirat. Kerana akhirat tu undang-undangnya telah berbeza. Nabi tak nampak. Dia nampak cahaya saja. Ibnu Abbas kata Nabi nampak. Tapi nampak. Tapi sebenarnya Nabi hanya nampak cahaya. Macam mana? Nabi tak boleh nampak zat Tuhan dalam dunia ni. Sebab itu Nabi Musa pun minta, Allah Ta'ala kata tak boleh kan? Tak boleh. Pengsan Musa. Walaupun dia minta. Allah kata tak boleh. Kerana undang-undang Allah Ta'ala letak. Sunnatullah dalam dunia ni tak boleh. Macam itulah. Jadi bila tak boleh, Allah Ta'ala hantar satu manusia pada kita untuk kita belajar agama ni melalui dia. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada orang Arab,
Orang Arab masa tu adalah orang Arab yang telah menyerahkan kehendak mereka yang sepatutnya diserahkan kepada Allah semata-mata. Orang Arab pada masa itu telah terlibat dengan satu kezaliman yang sangat besar, iaitulah syirik. Maka syirik bila datang, dia menjadikan manusia itu terkongkong pemikirannya dan akhirnya menjadi tidak cerdik. Sebab itu Abu Raja Al-Ataridi pernah sebut. Dia kata apa? Dia kata dulu zaman kami dulu ni ambil tanah-tanah, kepal-kepalkan, lepas tu tuang susu, lepas tu tawaf. Nak konon-kononnya itulah Tuhan. Maka Islam datang membebaskan benda ni, menjadikan manusia, menjadikan Muslim cerdik dalam berfikiran, menjadikan Muslim itu merdeka dari sudut pemikiran. Hari ni kita duk sebut pasal merdeka. Merdeka ni bukan hanya sekadar kibah bendera je. Merdeka ni bukan hanya sekadar laungan merdeka je, bukan duk main bunga api je. Merdeka dari sudut pandangan Islam apabila kamu berjaya meletakkan tauhid dan membuang syirik. Itu merdeka yang sebenar. Hakikatnya apabila kamu dapat membebaskan pemikiran kamu daripada kebodohan syirik. Tapi sekarang ni ramai ustaz-ustaz pun tak berani nak sebut dah kebodohan syirik ni. Sebab dia kata nanti orang lain komplain. Kan? Nanti orang bukan Islam kata itu menghina. Bukan menghina. Mengajar agama dalam negara Islam takkan tak boleh. Kan? Jadi kita semua sedar Allah Azza wa Jalla Tuhan yang sebenar, Dia yang berkuasa, Dia yang mencipta. Mana mungkin satu benda yang kita cipta, yang kita ukir, tiba-tiba kita minta kat Dia untung nasib kita, sedangkan Dia pun kita cipta. Kan? Dulu zaman-zaman orang masih percaya dekat bomoh kan, orang Melayu kan ada dulu main tarik duit kan, ada filem pun kan dia tarik drama kan, tarik duit. Nak suruh bomoh tu tarik duit kena bayar duit. Patutnya kalau dah bomoh tarik duit tak payahlah bayar duit, tarik je dulu duit. Tapi bayar juga tak? Bayar. Orang Melayu tak cerdik dulu kan, telik nasib. Orang Melayu juga telik nasib. Telik nasib, macam mana nasib saya ni? Tak apa, nasib awak dalam 2 minggu lagi akan bagus. Kalau betul boleh telik nasib, boleh tengok nasib ni, patutnya orang telik nasib ni kaya lah. Dia jadi jutawan lah. Sebab dia boleh telik nasib kan. Dia boleh tahu nasib dia bagus tak bagus untuk masa akan datang. Tapi orang kita ada yang percaya tak? Ada yang percaya. Susah kata telik nasib tu, baca apa zodiak tau. Kan ada dia punya karakter kan. Siapa yang lahir bulan ni, Sagittarius, Pisces, Cancer kan, Leo kan. Tengok, ya betul lah. Memanglah betul sebab engkau yang baca. Dia bagi tahu tu semua benda-benda yang bagus dan umum. Kita perasan, memang betul. Cuba tanya orang lain, betul tak aku lahir bulan Sagittarius, cuba kau baca. Dia pun baca, seorang yang sensitif. Kita rasa kita sensitif lah, cuba tanya kawan. Mana tak sensitif langsung? Tapi ada tak manusia yang percaya benda tu? Ada yang percaya. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis, Nabi sebut, hadis Abu Dawud, Nabi kata apa? Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada man zad. Siapa yang ambil satu cabang daripada ilmu perbintangan ni, ilmu tengok bintang, kaji masa depan, ramal masa depan ni, dia telah mencedok satu cabang daripada ilmu sihir. Siapa ambil lebih, dia akan dapat lebih. Tapi tak bagi. Kerana benda ni tidak menambah kecerdikan pada orang mukmin. Betul-betul bodoh. Betul-betul kebodohan. Kan? Ada orang kata, biasanya orang yang lahir bulan 6 ni, macam ni lah. Emosional. Keras kepala. Baran. Tapi ada je orang baran lahir bulan 11.
Kebodohan inilah yang Islam nak buang. Zaman jahiliah dulu, orang-orang jahiliah percaya kepada tatayur, percaya kepada untung nasib berdasarkan kepada fenomena alam. Dan benda ni bukan orang Arab saja, orang Melayu pun sama. Pinggan pecah kat dapur, siapa pula nak kena musibah ni? Aksiden kat mana ni? Tak ada kena-mengena. Biar awak, nampak biar awak lalu. Kan? Ini petanda tak bagus ni. Jenuh orang kerja kat zoo. Hari-hari tengok mewah. Tak ada kena-mengena. So Islam datang membebaskan pemikiran manusia daripada syirik, daripada khurafat dan kebodohan. Dia nak buang. Maka kita sebagai orang mukmin ni kena ada perasaan bangga lah. Kerana pemikiran kita tidak dikongkong oleh mana-mana makhluk. Habis tu kau serahkan semua kepada Allah, kira merdeka lah. Kira merdeka lah. Kerana apa? Kerana Allah lah yang layak untuk kita serahkan segala-galanya. Kerana Allah pencipta kita dan dia tahu apa yang bagus dan apa yang tak bagus. Satu orang engineer melahir ataupun mencipta satu kereta, dia tahu tak berapa banyak kapasiti kereta ni boleh pergi. Berapa banyak orang boleh duduk atas tu supaya tak. Dia tahu kerana dia cipta kereta tu. Begitu jugalah Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau makhluk pun boleh tahu kapasiti, kemampuan makhluk yang dia cipta, apatah lagi Allah Azza wa Jalla yang merupakan pencipta segala-galanya. Dan apabila kita cerita bab merdeka ni, merdekanya hamba ni bukan hanya sekadar apabila kita telah bertauhid. Allah Ta'ala apabila dia menurunkan Quran, dia jadikan orang-orang mukmin ini pemikirannya itu pemikiran yang bebas. Selagi mana ada tauhid, selagi mana berpegang dengan prinsip-prinsip umum agama, pemikiran orang-orang Islam adalah pemikiran yang luas dan bebas. Sebab tu masa kita ucap syahadah, kita tak ucap pun aku bersaksi bahawasanya Imam Syafi'i adalah imam aku. Ada masuk? Tak masuk. Orang masuk Islam dekat Masjid India, 2 syahadah lah juga, dia tak ada 3. 2 syahadah tu saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tak ada masuk pun. Aku bersaksi Abu Hanifah adalah imam aku. Kita bukan tidak menghormati para imam, tetapi kita tidak menjadikan pandangan-pandangan imam itu sebagai nas seperti mana nas agama. Tak boleh. Tak boleh menjadikan kalam-kalam para ulama seperti kalam Nabi. Tak boleh. Kalau kita menjadikan kalam para ulama seperti kalam Nabi, maka agama Islam ini akan jadi rosak seperti mana agama Yahudi. Bila mana umat-umat Yahudi percaya kepada ajaran pendeta sama macam wahyu. Sebab itu dalam dunia sekarang ni, dalam dunia Islam sekarang ni, keterbukaan itu sudah makin ada. Keluasan pemikiran itu sudah makin ada. Islam melarang kita taklid buta. Pertama, taklid buta dari sudut orang tu dah sesat, dia ikut je kan. Sebab itu dalam Quran kalau tengok banyak ayat-ayat mencela taklid buta. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun kan. Allah Ta'ala mencela golongan yang bila kita bawa aja bila Allah Ta'ala bawa saja Nabi dalam satu-satu negeri, bila Nabi ajak mereka berubah dan berfikir, mereka kata apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Udahlah, kami ni sesungguhnya kami tengok bapak-bapak kami, tok nenek kami, keturunan kami ni semua satu. Semua ikut benda ni je. Semua ikut jalan ni je, tak pecah belah pun. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami ikut je lah jalan tu. Tak payah duk fikir-fikir lah. Ni yang saya kena banyak tempat ni. Sebab tu lah. Sebab kita nak ubah. Kita nak ubah. Ada tak orang tak selesa bila berlaku perubahan? Ada orang tak selesa. Tu yang kata tu, alah sudahlah, orang lama dulu buat sudah dah. Elok dah orang dulu buat. Tak payah nak kacau lah. Sepatutnya kita bila dengar pendapat yang baru ni, dengarlah dulu kan. Dengarlah dulu.
Lagi malang kalau tak pernah dengar. Lepas tu terus buat keputusan. Sebenarnya bukan bila kita buat keputusan benda yang kita tak pernah dengar dan tak pernah fikir. Sebenarnya kita bukan buat keputusan. Orang buat keputusan untuk kita sebenarnya. Alangkah ruginya kalau kita boleh buat keputusan sendiri tapi orang tolong buatkan untuk kita. Sedangkan kita mampu untuk buat keputusan sendiri. Tu saya pesan kepada student-student saya. Tadi pun ada kelas hari petang ni. Pukul 3 sampai pukul 6 ni. Ada kelas hari petang. Saya sebut, saya kata pada pelajar-pelajar baru. Pelajar baru belajar dengan saya. Sebelum ni tak pernah. Saya kata, saya tak peduli apa pandangan awak pada saya. Saya sebut pada student. Saya tanya, dalam kelas ni, mana yang pernah dengar cerita pasal saya? Cuba angkat tangan. Ramailah juga angkat tangan. Yang tak pernah dengar, adalah seorang dua angkat tangan. Mungkin yang seorang dua ni memang betul-betul tak pernah dengar. Dia kata, saya tak pernah dengar. Okey, tak apa. Siapa yang pernah dengar tentang saya, kalau ada pandangan-pandangan awak pada saya, masuk kelas, letakkan di pintu sekejap. Masuk sebagai pelajar, luaskan pemikiran, ambil apa yang bermanfaat. Kalau 14 minggu tak setuju langsung dengan saya, no big deal, ambil balik pandangan tu. Tapi pastikan dengar dulu. Dengar dulu ni sangat penting. Allah jadikan manusia ni ada telinga, ada mata dan ada jiwa untuk menilai dan berfikir. Bukan orang buat keputusan untuk kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Ta'ala jadikan kamu keluar daripada perut ibu kamu tak tahu apa. Fresh. Dan dia bagi kamu sama, dia bagi kamu deria pendengaran wal penglihatan dan juga jiwa. Supaya apa? Supaya kita berfikir, mencari ilmu melalui deria yang Allah Ta'ala bagi. Dan kalau kita ikut orang je, kenapa tak suka kat dia? Tak, ramai orang tak suka. Aku pun tak suka juga. Kau pernah tak dengar kalam dia? Tak pernah pun. Jadi orang tak suka, buat apa aku nak ikut? Kalau itulah cara kita, maka jangan teringinlah hidup zaman Nabi. Kadang-kadang kita teringin kan hidup zaman Nabi. Aku ni kalau hidup zaman Nabi, aku rasa aku nak khidmat untuk Nabi lah. Kan? Jangan, hentikanlah. Kalau setakat bab pemikiran ni pun tak lepas lagi, entah-entah hidup zaman Nabi kita sebelah Abu Jahal, kita duk bunuh Muhammad tu. Kacau je negara kita ni. Buat pecah belah aja kan. Tapi orang yang berada di zaman Nabi, yang ikut Nabi ni, mereka yang mampu berfikir dan menilai sendiri. Yang sedia untuk faham. Bukan hanya ikut status quo, bukan hanya ikut pandangan umum. Kita mesti menjadi umat yang merdeka. Umat yang berfikir. Umat yang mampu buat keputusan untuk diri sendiri setelah dengar dan menerima data-data yang ada. Ni nak jadi orang merdeka. Kemudian dalam bab apa ni kita panggil keterbukaan pemikiran, Islam berikan kebebasan berfikir. Islam suruh guna akal, tapi guna akal dalam perkara yang akal boleh fikirlah. Janganlah guna akal dalam benda-benda gaib. Macam tadilah duk tanya pasal pusat Nabi Adam ni, benda-benda gaib ni jangan tanyalah. Kita kata Allah angkat Nabi Muhammad pergi ke Isra' Mi'raj, dia tak perlu pakai topi tu ke? Syekh Muzaffar pergi pakai topi tu, topi angkasawan. Tapi tak ada pun dalam kitab hadis disebut Nabi disuruh oleh Jibril pakai helmet tu. Ini semua benda gaib yang akal tak mampu fikir. Yang akal boleh fikir. Ni masalah kita ni, benda yang Allah tak suruh fikir, kita fikir. Benda yang Allah suruh fikir, kita malah fikir. Ni masalah orang Islam. Benda yang Allah suruh fikir, memakmurkan dunia, buat ciptaan baru, kita tak mau fikir. Kita fikir apa? Benda yang Allah tak suruh fikir. Itulah sifat kita. Kita suka ubah. Benda-benda yang Allah Ta'ala suruh jemaah buat ramai-ramai, kita buat seorang-seorang. Cuba tengok surah Ar-An'am. Semayang jemaah ke semayang seorang-seorang? Semayang seorang-seorang kan? Susah nak semayang jemaah.
Sebab apa susah nak sembahyang jemaah? Sedangkan suruh Tuhan, Nabi kata sembahyang jemaah ni banyak pahala. Dia, aku tak boleh baca tak sedap. Dia bukan kira baca sedap tak sedap, dia kira baca betul tak betul. Sedap tak sedap ni tak apalah, kita bukan semua orang bacaan Quran dia sedap. Kan? Ada orang bacaan Quran dia sedap, Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia, suara dia sedap, dia bolehlah baca. Tapi ada orang bacaan Quran dia tak sedap dan dia sedar tak sedap, tak apalah. Tapi kalau dah perlu untuk jadi imam, pergilah jadi imam walaupun tak sedap, tapi jangan baca banyak-banyak. Surau tu pun orang lain nak guna juga. Tapi ada satu lagi manusia, bacaan tak sedap tapi dia perasan bacaan dia sedap. Ini musibah lah. Benda yang Allah Ta'ala dan Nabi suka ramai-ramai kita buat seorang-seorang. Masuk dalam surah RNR, cari tepi dinding. Cari tepi dinding, tak nak bagi orang masuk. Kan? Cari tepi dinding. Solat betul-betul belah kanan. Tak nak bagi orang masuk kan. Kita pun macam mana aku nak masuk belakang dia ni kan. Pertama dia kata, takut nak baca kuat lah. Abang pula, solat zuhur bukan baca kuat-kuat. Yalah solat zuhur tu memang tak baca kuat. Tapi lepas tu kan ada doa. Lepas bagi salam kan ada doa kan. Tak apa tuan-tuan dan puan, tak ada doa-doa lepas sembahyang ramai-ramai ni secara berterusan ni tak ada. Sebab itu di antara hikmah imam ni bila habis dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan imam baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kan kita disunat, imam ni disunatkan untuk pandang ke arah kanan ataupun ke belakang kan. Apa hikmah? Tengok makmum kan. Tengok makmum lah. Sebab tu sahabat kata kami suka duduk belah kanan sah. Jadi bila Nabi pusing belah kanan, Nabi nampak kami. Kami pun nampak Nabi. Tapi ada hikmah lain. Tanya pasal mimpi. Itu ada juga lepas subuh biasa Nabi akan tanya, siapa mimpi semalam? Dan kadang-kadang Nabi pun cerita mimpi dia kan. Tapi sebenarnya dia ada hikmah lain. Dia disebut oleh Ibn Rajab. Dia kata, sunnahnya untuk imam memandang, mengubah tempat duduk dia daripada memandang ke depan, supaya orang yang belakang nanti lambat masuk, lambat datang ke masjid, dia tahu solat dah habis bila imam dah pusing. Bila imam dah pusing, dia tahu solat dah habis. Kalau imam masih pandang ke depan, dia ingat imam masih dalam tasyahud. Dia masuk belakang imam, sedangkan solat dah habis. Ini di antara bukti zaman Nabi, wirid tu pelan. Wirid tu slow. Sebab tu bila orang masuk, orang tak perasan. Ingat solat tak habis. Kan? Tapi kalau dah zikirnya pun macam nak bergegar dalam masjid, orang tahu dah solat tak habis. Kan? Tapi sebenarnya, bab zikir kuat ke pelan ni dia antara afdal dengan tidak afdal. Mana satu yang paling afdal? Itu saja. Ada riwayat yang memang Nabi angkat suara kerana nak angkat suara lepas solat. Hadis Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari. Tapi sebahagian ulama kata itu kerana nak mengajar sahabat cara wirid. Lepas tu Nabi akan slowkan balik. Cuma saya nak kata itulah. Benda kalau katalah doa, kita takut doa kan. Takut doa. Tak payah doa lah. Bangun je lah terus. Lepas wirid-wirid tu bangun terus. Kalau orang tengok, pelik je. Kan? Kalau orang kita jawab je lah. Doa lah sendiri-sendiri. Solat pun menumpang. Solat pun tumpang aku, takkan doa pun nak tumpang aku juga. Solat doa lah sendiri. Tapi benda yang disuruh sendiri-sendiri kita buat ramai-ramai. Benda yang disuruh buat sendiri-sendiri kita buat ramai-ramai. Sepatutnya solat sunat ni banyak dibuat sendiri-sendiri. Tapi kita buat. Tapi tak salah. Ada, cuma jangan dijadikan adat lah. Semayang hajat ramai-ramai. Semayang hajat mesti ramai-ramai kan. Tapi tak apalah yang tu. Cuma Islam ni bukan hanya menghalang umat dia untuk bertaklid buta. Memang Islam tak suka taklid buta. Kita kena fikir, dapatkan maklumat, kemudian buat keputusan. Dalam masa yang sama, Islam tak bagi kita taksub.
bila kita telah buat satu keputusan, bila kita dah buat satu kesimpulan dalam perkara yang kita boleh berbeza, jangan sekali-kali ta'assub. Kerana keta'assuban ini akan memundurkan. Percayalah, keta'assuban memundurkan. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz dia kata apa? Dia kata, aku suka sahabat Nabi ni berbeza pendapat. Kalau sahabat Nabi tak beza pendapat, susah kita. Kalau semua perkara ijma', bayangkan semua perkara ijma', jenuh juga kita. Tak boleh bincang benda dah ijma'. Sebab dia kata kat saya, orang ni suka bincang benda khilafiyah. Memanglah benda khilafiyah kena bincang. Sebab khilaf kan, kenalah bincang. Mazhab ni kata macam ni, mazhab ni. Benda kalau dah ijma', nak buat apa bincang lagi? Nabi Muhammad itu Nabi. Ada benda nak bincang? Ada bantahan? Salat 5 waktu itu wajib. Kita buat forum nak? Tak payah bincang. Benda ijma' kot. Semua orang tahu. Tapi kau kata, adakah salat witir itu wajib? Tu boleh buat bincang. Hanafi kata wajib. Majoriti ulama kata sunat muakkad. Tu boleh bincang. Pasal apa dia kata wajib? Dan bila kita telah memilih satu pandangan, kita jangan ta'assub dan mengingkari pandangan yang berbeza dalam perkara-perkara khilaf. Kita terbukalah. Saya berdasarkan pandangan saya, awak dengan pandangan awak. Awak ada guru awak, saya ada guru saya. Awak ada akal, awak ada ilmu untuk awak. Saya pun ada. So itu Imam Syafi'i. Dia sebut satu perkataan yang sangat baik. Dia kata, ra'yi sawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus sawab. Pandangan aku betul pada penilaian aku dan boleh jadi salah. Dan pandangan orang lain pada aku salah, tapi boleh jadi betul. Boleh jadi betul pada penilaian Tuhan. Maksudnya kebenaran mutlak dalam masalah-masalah yang kita boleh berbeza, hanya Allah yang tahu. Dan kalau boleh, kita kena lazimi. Bila kita dah pilih satu pandangan, ustaz-ustaz lah, bila dah pilih satu pandangan, kena bagi tahu benda ni pada orang awam yang belajar dengan dia, yang mendengar ceramah dia. Dalam isu ni ada pandangan lain juga. Dan kita kena berlapang dada bila orang berbeza. Dalam perkara khilaf yang muktabar lah. Khilaf yang memang muktabar sungguh. Kena bagi tahu. Supaya masyarakat yang dengar daripada kita ni tak perasan lah kononnya kita seorang je sunnah, orang lain tak sunnah. Ni pun masalah juga. Kalau boleh bagi tahu ada pandangan berbeza, bagi tahu. Bukan untuk kelirukan orang, tapi menambah maklumat pada manusia. Sebab kadang ada ustaz-ustaz ni pun takut juga kan. Kita duk cerita pasal merdeka, Islam datang merdekakan orang, Islam datang bagi orang bebas fikir. Tapi ustaz tu pun takut, masalah. Takut macam mana? Nak sebut benda ni takut, nak sebut benda tu takut. Nak sebut benda ni nanti orang segam aku. Kau takut apa? Memang kalau kita baca sejarah ilmuwan-ilmuwan sepanjang zaman, memang akan dimusuhi oleh sebahagian orang. Memang akan disekat oleh sebahagian orang. Kamu ditugaskan bukan untuk takut pada manusia. Kamu ditugaskan untuk menyampaikan apa yang kamu tahu kepada masyarakat. Mereka suka ke mereka tak suka, itu bukan tugas kamu. Menjadikan redha manusia itu hanyalah semata-mata alat untuk menyampaikan kebenaran, bukan matlamat. Ingat kata-kata saya. Redha Allah matlamat, redha manusia itu alat. Betul kita tak mencari kebencian orang. Sebab itu Allah Ta'ala pun sebut pada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Sebut kepada Firaun itu perkataan yang baik-baik dan lembut-lembut, supaya Firaun dengar dan Firaun suka dan boleh terima. Tapi Firaun suka ke kat Musa walaupun dia dah sebut benda yang elok-elok? Firaun tetap tak suka. Firaun tetap tak suka. Firaun kejar lagi Musa. Tapi Musa meneruskan dakwahnya. Harun meneruskan dakwahnya. Kita sebagai pendakwah pun kena buat benda yang sama. Bebaskan pemikiran kamu. Bebaskan jiwa kamu. Bukan kamu ikut masyarakat, tetapi masyarakat yang perlu ikut kamu. Masyarakat yang perlu berubah dengan apa yang kamu rasa masyarakat buat tak betul. Ni kita kadang takut. Nak sebut benda pun takut. Lah kali kena gam juga. Itu isyarat untuk berhenti tu.
Kan? Masyarakat patutnya kena tahu benda yang tak betul melalui jalan kamu. Bukan kamu yang ikut. Dia diam je kan. Mesti sebut kan susah. Orang tak panggil dah kuliah. Apa yang kamu takut orang tak panggil kuliah? Jadi saya nak kata, tugas kamu menjadikan redha manusia itu sebagai alat semata-mata supaya kamu tak maki orang dan dia boleh cerna maklumat yang kamu sampaikan. Sampai satu masa, kamu menyampaikan kebenaran dengan cara yang betul, kamu sampaikan bukan dengan cara maki hamun, kamu bagi tahu dengan cara yang elok. Orang tak puas hati. Masa itu bertembung di antara redha Allah dengan redha manusia. Dahulukan redha Allah kerana itu matlamat. Kalau Nabi pun orang tak suka, apatah lagi kita yang banyak kelemahan ni. Tapi kita buat. Pendakwah kena rasa tanggungjawab menyampaikan ilmu yang betul. Ada satu ketika, dululah, tahun lepas, kedua tahun lepas, saya ingat 2 tahun lepas, ada seorang tok guru hentam saya. Saya tak tahulah dia hentam saya ke tidak. Tapi cara dia sebut tu macam saya lah. Saya tak mau ambil peduli sangat orang tu hentam saya ke tidak. Mungkin dia hentam orang lain jugalah. Tapi ada orang selalu tag saya kat Facebook. Pada muka Rora kena balun. Saya dengar. Tapi ada satu perkataan yang disebut. Saya tak peduli dia kata kat siapa pun. Boleh jadi dia kata kat saya, boleh jadi dia kata kat orang lain. Tapi ada satu perkataan yang disebut yang saya rasa kena betul kan. Saya ni tuan-tuan dan puan-puan, saya lazimi benda, satu disiplin. Kalau orang kata kat saya, dekat mana-mana pun orang kata tentang saya, saya rasa tak perlu komen aku. Saya tak perlu balas. Kalau orang tu kata kat saya, kalau setakat kutuk-kutuk tak perlu jawab. Tapi kalau dia jatuhkan kredibiliti saya dari sudut amanah ilmu, yang tu saya kena jawab. Kerana saya perlukan, orang kata apa, orang tak sangsi saya dari sudut amanah ilmu. Kerana itu kredibiliti. Tapi kalau setakat dia kata Rora ni Wahabi, sesat, saya ingat kalau saya tak jawab pun agama Islam tak berkurang lah. Kerana saya ni bukan siapa-siapa, bukan Nabi pun kan? Tapi bila disebut satu benda, dia kata hadis walaupun tidak disebut dalam kitab-kitab, tetapi dia ada di dada para ulama. Yang ni saya kena jawab. Dan saya jawab. Saya ajak dia dialog. Tapi akhirnya tak jadilah. Sebab syarat dia tu macam susah sikit. Saya nak penuhi. Kena bawa Raja Perlis turun, kena bawa mufti-mufti turun. Saya ingat, kalau syarat tu hang buat sendirilah kot. Banyak sangat syarat. Tak jadi. Jadi ada sebahagian ustaz-ustaz yang setuju dengan saya dalam isu tu. Sebahagian ustaz setuju dengan saya dalam isu tu, tak setuju dengan syekh tu. Dan sampai kepada saya berita, dia orang setuju dengan saya. Orang belajar hadis kat Malaysia ni bukanlah saya seorang, dia ramai lagi. Pensyarah-pensyarah hadis ni ramai. Tapi ada sebahagiannya memilih untuk diam. Sebab apa? Sebab nanti kalau aku setuju dengan dia, nanti aku kena sekali. Nampak macam tu satu geng pula dengan orang. Nampak tak? Bagaimana pemikiran manusia itu dikongkong dan dipenjara. Kongkong. Ulama Islam dulu tak macam tu. Baca kitab Imam Nawawi Al-Majmu'. Imam Nawawi betul, dia bermazhab Syafi'i. Tapi bila baca Al-Majmu', di antara kitab terakhir dia, Al-Majmu', kita akan tengok keluasan pemikiran. Dalam berapa isu dia berbeza dengan Imam Syafi'i. Kerana manusia itu ada kebebasan berilmu dan berfikir. Ini sepatutnya yang kita perjuangkan. Kebebasan akademik, kebebasan berfikir dan bercakap atas dasar ilmu dan tidak memudaratkan orang lain. Dan sepatutnya ini kita budayakan. Dan saya nampak Malaysia baru ni baguslah. Dalam bab bagi bebas cakap ni bagus. Saya ada juga, saya tulis-tulis kritik menteri, kritik pegawai khas menteri. Tapi saya tengok walaupun dia orang jawab balik, saya nampak saya tak kena tindakan lagi lah. Itu satu benda yang bagus lah. Kita kena bagi kredit jugalah kat puak-puak Malaysia baru ni. Ha? Macam mana? Itulah mungkin lah kan.
Tapi ramai juga yang bercakap daripada pegawai-pegawai kerajaan yang mengkritik kerajaan sekarang ni. Saya tengok dia orang tak ambil tindakan. Itu bagus lah. Kalau fitnah boleh ambil tindakan, tapi kalau setakat kritik-kritik yang walaupun kita tak setuju cara kritikan dia, tapi tak boleh ambil tindakan kat dia semata-mata kerana dia kritik kita. Itu bagus tu. Dia akan menjadikan penjawat awam, pensyarah-pensyarah universiti semakin berani untuk mengetengahkan idea dia, walaupun idea dia tu berbeza dengan pemerintah punya idea. Kerana sama-sama kita sayangkan negara. Negara ni bukan milik kau seorang. Negara ni milik bersama. Dan kita akan keluarkan idea untuk for the best of our country. Untuk kepentingan negara. Ini baguslah. Jadi kita ke arah tu sekarang. Kita nak wujudkan negara yang betul-betul demokratik. Negara yang memberikan kebebasan berfikir dan bercakap kepada rakyat. Tapi orang agama kena berubah lah. Sebab kadang-kadang pentadbiran politik dah berubah. Tapi pentadbiran agama masih macam tu jugalah. Nazir kena buang tak? AJK pun kena remove juga. Sebab apa? Sebab adalah panggil penceramah yang tak yang jemaah tak suka. Jemaah ni, iyalah kalau dia tak suka tu kerana alasan yang valid, okey lah. Tapi kalau dia tak suka kenapa? Dia sebut benda pelik. Orang awam ni pelik tak pelik bagi dia bukan penentu kebenaran. Penentu kebenaran adalah ilmuwan. Menilai hujah. Orang awam ni dia memang pelik. Semua benda dia pelik. Betul tak? Kadang-kadang kita dengar, Ustaz betul ke pandangan saya? Ada sebut dalam kitab. Saya tak tahu pun, dah hantar baca kitab, main dam je. Memanglah tak tahu. Kita jadikan aduan orang awam tu sebagai pemutus. Susahlah. Kan? Macam saya dapat satu surat. Ini nanti kat. Saya dapat satu surat. Sebelum saya disekat di Perak, saya dapat satu surat daripada Mufti Perak. Tapi surat tu saya tak jawab. Mungkin sebab tu kot saya kena sekat tu. Dia bagi saya warning. Dia kata, jabatan ini menerima aduan daripada orang ramai. Tidak bersetuju dengan apa yang doktor sampaikan. Walaupun apa yang doktor sampaikan itu memang ada asalnya daripada tradisi Islam dalam kitab-kitab silam, tetapi ia meresahkan masyarakat. You see? Tapi saya tak ni lah sebab dia tak cakap umum. Surat-surat, dia bagi surat. Surat tu ada dalam simpanan saya. Saya kata kalau Allah tanya kenapa saya tak berceramah di Perak, ni antara bukti yang saya akan bertunjuk pada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita menjadikan pandangan awam menilai ilmuwan sebagai satu benchmark untuk kita sekat ilmuwan? Sepatutnya kalau betul saya ni sebut benda yang salah, panggil ilmuwan-ilmuwan lain bincang dengan saya. Dan saya akan tunjukkan saya punya hujah. Kalau salah, ilmuwan tu kena bagi tahu saya salah. Tapi masalah itu tak berlaku. Ada aduan terus sekat, ada aduan terus sekat. Kita ni jadikan orang awam sebagai hakim ke? Salah. Sepatutnya bila ada aduan, kena buat siasatan. Bila buat siasatan, kena panggil orang yang dituduh. Hakimi dia. Tanya dia, pasal apa sebut benda ni? Kat mana yang dapat benda ni? Mana kitab yang kau baca ni? Kita boleh tunjuk. Ni kitab dia. Ni kitab dia. Ni benda dia. Ni dia. Tak berlaku. Orang awam jadi pemutus. Hello, jabat agama ke? Jabat agama. Ni Rora nak datang ceramah ni, dia pelik lah semalam. Tolong bagi sekat dia. Sekat terus. Ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Orang awam jadi pemutus. Senang jadi orang awam. Nak cakap apa pun tak apa. Tapi nak jadi ustaz susah. Nak cakap benda betul susah. Nak cakap hadis sahih susah. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan. Satu orang Muslim, kalau dia tak amal satu pun hadis dhaif dalam kehidupan dia, masalah tak dia? Tak masalah kan? Tak masalah. Tapi kalau orang awam, ada hadis sahih, banyak hadis sahih, dia tak amalkan, dia pergi amalkan hadis dhaif, masalah dah hidup dia? Mungkin masalah. Tapi kita dalam negara ni, orang yang amal hadis dhaif, ustaz yang baca hadis palsu, tak jadi masalah. Boleh terus. Masuk TV pun boleh.
bebas ke sana kemari. Tapi ustaz nak bagi tahu hadis ni palsu, hadis ni tuan-tuan pakai ambil hadis sahih saja. Dulu kerana orang awam ni kadang-kadang amalan dia terhad amal yang sahih dulu. Yang dhaif ni kemudian ambil apa? Yang tu jadi masalah. Ini agenda Yahudi. Agenda Yahudi. Pasal apa agenda Yahudi? Sebab dia suruh pakai hadis sahih aja. Bagus Yahudi punya tu. Ada ke Yahudi nak suruh kita pakai hadis sahih saja? Saya pening kepala nak faham. Ha? Apa tu kata? Sikit-sikit minta dalil. Sikit-sikit minta dalil. Salah kau orang minta dalil. Kita pergi dekat hospital kan. Kita pergi kat hospital. Bagi tahu doktor saya ni ada masalah ni. Doktor pun diagnose kita. Doktor tengok, oh awak ni kena makan ubat ni. Kita pun tanya, sebenarnya saya ni sikit apa doktor? Jangan tanyalah, awak tu orang awam. Makan je ubat saya bagi tu. Agak-agak doktor tu laku tak lepas tu. Orang tak datang dah klinik dia. Memanglah kita orang awam. Tapi kita nak tahu jugalah apa sakit kita. Kita pergi bengkel. Ataupun kita pergi kedai kereta lah. Kita tanya, ni kereta ni berapa? Kereta ni berapa? Kenapa ni beza harga? Janganlah tanya, awak tu orang awam. Belajar otomotif ke? Dah, saya tak belajar otomotif. Saya dulu belajar akaun saja. Belajar akaun, beli je, jangan tanya-tanya. Laku tak kedai kereta? Dalam bab dunia, kita punyalah nak cari alasan. Tapi bab agama tak bagi. Kenapa tak bagi? Kerana kita disuruh untuk memandulkan akal oleh sebahagian manusia yang suka untuk memenjarakan pemikiran umat. Maka sebab itu Ribi' bin Amir ketika mana dipanggil oleh Rustum, orang besar Parsi pada masa itu, yang mana tentera Islam dah datang ke Parsi untuk membuka Parsi. Waktu dia datang, Rustum panggil Ribi' bin Amir. Dia tanya, kenapa kau datang ke sini? Kata Ribi', seorang tentera Islam yang sangat faham tentang pemikiran Islam. Dia kata, Allahu bata'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Wa min diqid dunya ila sa'atil akhirah. Wa min jawril adyani ila adlil Islam. Allah yang menghantar kami. Kami datang ke Parsi ini bukan kerana kami saja-saja nak datang. Sebelum daripada kedatangan Islam, kami tak pernah fikir pun pasal negara lain. Kami fikir pasal diri kami je. Ananiyah. Orang yang tidak berakidahkan dengan akidah Islam pada zaman itu, pemikiran mereka sangat sempit. Fikir pasal kabilah, fikir pasal keluarga. Tak fikir pasal message universal. Tak fikir langsung pasal universal message yang nak dibawa, memakmurkan alam. Jadi bila dah terima Islam, orang tanya, kenapa kau datang sini? Dia jawab, bukan kami datang sesaja, Allah hantar kami. Kerana membawa ajaran Islam kepada orang lain itu tanggungjawab kami. Untuk membebaskan manusia daripada menyembah manusia, menyembah hamba, menyembah makhluk, kepada menyembah Allah semata-mata. Dan kami nak keluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Sebab tu orang Islam, pemikiran dia bukan hanya dunia je, akhirat. Nak buat apa pun, nak buat polisi untuk kerajaan, nak buat polisi untuk sekolah kalau kita pengetua, nak buat apa saja dalam dunia, pemikiran kita luas, spektrumnya luas. Bukan hanya fikir pasal dunia, sampai akhirat pun kita fikir. Aku buat benda ni, akhirat aku selamat ke tak? Sebab tu Allah Ta'ala cerita kat kita Quran ni, hari kiamat ni detail. Sangat detail. Ada benda Allah Ta'ala cerita tak detail kan? Tentang Nabi-Nabi dulu, tentang kisah umat dulu, ada cerita sikit-sikit je, tak detail. Benda-benda gaib ni ada yang Allah Ta'ala cerita detail, ada yang tak detail. Antara benda yang Allah Ta'ala cerita detail, kiamat. Sepatutnya Allah Ta'ala boleh je cerita akan ada hari pembalasan, cukup. Siapa yang buat benda baik banyak akan masuk syurga, syurga ada nikmat. Siapa yang buat benda jahat banyak masuk neraka, cukup. Tapi Allah Ta'ala cerita pasal hari kiamat itu sangat detail. Sebelum kiamat apa berlaku, peristiwa-peristiwa sebelum kiamat banyak dalam hadis, dalam Quran. Allah Ta'ala ceritakan akan keluar dukhan, akan keluarnya binatang bernama dabah,
akan keluarnya Nabi Isa, akan turunnya Nabi Isa, akan keluarnya Dajjal, akan keluar Ya'juj dan Ma'juj, akan berlaku kerosakan yang begitu banyak. Sebelum kiamat, matahari akan naik daripada barat. Waktu kiamat berlaku pun Allah Ta'ala cerita bagaimana gunung berterbangan, hancur dunia, akan berlaku gegaran. Orang yang mengandung akan terus terberanak. Orang yang menyusukan anak akan lari tinggalkan anak yang disusukan. Kamu tengok orang mabuk. Semua Allah Ta'ala ceritakan dengan detail. Lepas tu di padang mahsyar pula, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Semua bangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Kemudian pergi ke satu tempat untuk menunggu di penghakiman daripada Allah. Ada manusia yang lemas dalam peluhnya, ada manusia yang peluhnya sampai ke pinggang, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai bergulali, ada yang mengalir jauh sampai berkilo-kilometer. Semuanya diceritakan secara detail. Dalam syurga pun dicerita detail. Makanan apa yang kita makan, dalam syurga ni siapa dengan siapa kita duduk, berapa orang bidadari, umurnya berapa. Allah Ta'ala cerita dengan detail supaya manusia ini bila dengar cerita pasal syurga, rindu nak pergi syurga. Dan diceritakan juga detail tentang neraka. Berapa dalam neraka tu, apa jeritan ahli neraka, apa dialog ahli neraka yang mereka bagi kepada Allah ketika mana mereka masuk ke dalam neraka. Semuanya dicerita dengan detail dalam Quran, dalam hadis. Kenapa? Nak jadikan manusia itu takut. Dan nak jadikan spektrum pemikiran manusia itu berfikir tentang akhirat. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika mana orang fitnah dia macam-macam, orang tuduh dia macam-macam, orang gertak dia macam-macam, Ibn Taymiyah mempunyai jiwa yang sangat merdeka. Dia kata apa? Jiwa orang mukmin ni sentiasa bebas. Kemana dia pergi, jiwa yang bebas itu akan ada bersama dengan dia. Kalau mereka ini buang aku daripada negeri ni, buang negeri. Kalau aku dibuang negeri oleh siapa-siapa, fasiyahah, maka itu adalah pelancongan untuk aku. Aku melancong lah. Orang buang negeri kan, pergi tempat lain, aku dapat melancong. Kalau aku dipenjarakan, aku boleh rehat. Kan berapa ramai ulama-ulama yang menulis kitab di dalam penjara. Hamka tulis tafsir Azhar kat mana? Dalam penjara. Dia kena tangkap dengan Soekarno kan, masuk penjara, keluar tafsir Azhar. Bukan disuruh masuk penjara, tapi sudah itu takdir Allah. Ulama tak duduk diam, dia tulis, dia menulis. Kalau aku dibunuh, kata Ibn Taymiyah, bersyahadah, maka itu mati syahid. Sebab itu orang mukmin jiwanya tidak pernah terikat ataupun tidak pernah merasa ditawan oleh mana-mana manusia. Buatlah apa pun, masukkanlah pula penjara, aku tetap bebas. Pemikiran aku tetap bebas. Kerana walaupun aku dipenjara dalam dunia, tetap ada akhirat untuk aku. Allah Ta'ala akan hakimi orang yang zalim di antara kita, dan dia akan memberikan hukuman yang setimpal. Hari ini orang tak bagi kita untuk berkuliah, berceramah, tak apa, kita tak ada kuasa dalam dunia. Tapi satu hari nanti kita akan berhadapan di hadapan Allah, sama-sama akan menghadap Allah. Kalau Tuhan tanya kat saya, kenapa kamu tak menyampaikan ilmu wahai Rozaimi, sedangkan aku dah bagi kamu kelebihan, boleh belajar sampai ke Jordan, dapat PhD, aku bagi beasiswa. Kita kata, ada orang tak bagi, dan dia kena jawab depan Tuhan. Saya akan fikir, Allah bagi aku rehat. Tapi orang yang usaha siang malam macam mana nak sekat dakwah orang lain, sepatutnya dia kena fikir tentang akhirat. Tentang akhirat dia. Kita pun sama juga. Bukan kata kita terlepas. Kita pun apa saja yang kita kata kat orang, apa saja yang kita nak buat kat orang, kena fikir benda yang sama. Ibn Qayyim kata, manusia ni sebelum buat apa saja dalam dunia, kena tanya dua soalan. Kena tanya dua soalan. Soalan pertama, limadha? Kenapa aku buat benda ni? Aku buat ni kerana Allah ke kerana apa?
Aku buat ni kerana nakkan pahala ke ataupun kerana aku kepentingan diri semata-mata? Tu soalan pertama. Boleh jawab soalan tu, baru jawab soalan kedua. Kaifa? Layak ke? Bagaimana? Bagaimana amalan yang aku nak buat tu? Betul aku buat ni kerana Allah, tapi aku buat ni sesuai ke untuk Allah? Kita jawab kan? Kalau siapa boleh jawab soalan ni, kalau siapa tanya pada diri dia sebelum buat apa-apa berdua soalan ni, selamatlah dia. Kalau boleh, dia tanya setiap tindakan-tindakan, setiap perkataan-perkataan dia sebelum dia keluarkan, tanya dulu soalan ni. Kata Ibn Qayyim dalam kitab dia apa? Ighasatul Lahfan. Tanya dulu soalan. Kita akan jadi manusia yang amanah, manusia yang baik, manusia yang bertanggungjawab. Jadi sepatutnya 62 tahun kita merdeka, sepatutnya kita kena ubah pemikiran agama kita menjadi manusia yang betul-betul merdeka. Dan saya harapkan begitulah. Di barat, pemikiran-pemikiran, perbincangan tentang akademik sangat bebas. Saya rindu zaman saya belajar di Jordan dulu, masing-masing bebas mengeluarkan pendapat dan bebas untuk berfikir dan bebas untuk berbeza. Zaman belajar dulu, masa kami kat Jordan dulu, kami bebas. Kadang-kadang dalam satu forum beza pendapat. Panel 1 dengan panel 2 tak sama pendapat. Tapi sama-sama PhD. Tapi bila kat negara ni, tak boleh. Nak panggil universiti pun kena panggil panel yang sama je. Dia tak boleh panggil beza. Kalau beza kontra, takut gaduh. Gaduh apa? Kita bukan bagi dia hammer, bukan bagi dia parang. Kita bagi dia mikrofon. Kalau nak gaduh pun tara gaduh vokal je. Gaduh cakap. Bukan gaduh, beza pendapat. Sehatlah. Kita kena wujudkan suasana orang bebas memikir, orang bebas bercakap dengan apa yang dia rasa, pandangan itu, pandangan yang tepat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada soalan? Komen? Kritikan? Ya. Ya. Baru dapat kelebihan tu. Dapatlah pahala, tapi kelebihan yang disebut secara khusus dalam hadis tu dia kena ambil daripada rumah lah. Maksudnya kalau dia tak ambil wuduk di rumah, dia pergi ke masjid, takkan tak dapat pahala, dapatlah juga. Tapi taklah seperti orang yang mengambil wuduk di rumah. Itu confirm dapatlah. Itu besarlah dia punya ganjarannya. Kenapa Nabi suruh kita ambil wuduk di rumah dulu? Kerana mungkin zaman dulu nak dapat air di masjid susah kan. Boleh jadi juga kerana menunjukkan kesungguhan kita nak pergi. Menunjukkan kesungguhan kita nak pergi. Maksudnya kalau kita tak ambil wuduk lagi daripada rumah, keluar nak pergi masjid, alasan nak pergi masjid, tiba-tiba pergi tempat lain lah, wuduk pun tak ada ni. So dia punya kesungguhan tu kadang-kadang tak sampai tahap maksimum nak pergi. Kita manusia kan, kadang-kadang suka ubah perancangan. Jadi kalau pahala tu ada, kalau pergi, confirm lah ada, takkan tak ada kan. Cuma nak bagi pahala tu sama macam mana yang disebutkan oleh hadis, ambil wuduk di rumah. Tapi ada tak golongan salafus salih, golongan sahabat yang ambil wuduk tak sempurna di rumah? Ada. Ibnu Umar pernah ambil wuduk, kemudian tak selesaikan basuh kaki di sebelum bila sampai ke masjid ada. Menunjukkan tak salah lah. Pahala tu ada insya-Allah. Itu lain. Kalau dia dah terkentut di dalam perjalanan, yang tu lain. Maksudnya yang tu pahalanya memang ada. Ya, dapat. Kerana yang tu itu di luar daripada kawalan kita. Kerana kentut ni kita bukan boleh panggil. Kan? Sama jugalah. Kentut, kita terbatal wuduk ni bukan kawalan kita. Tapi yang pasti kita ambil siap-siap. Contohnya macam orang tanya kepada Ibn Baz kan. Orang tanya Ibn Baz sebab Nabi sebut dalam hadis, sesiapa yang berwuduk di rumahnya kemudian keluar pergi ke Masjid Quba dan solat 2 rakaat, seolah-olah macam dapat pahala pergi umrah kan. Orang kata kalau ambil wuduk dekat Masjid Quba boleh tak? Dia kata seeloknya ambillah di rumah, kerana Nabi sebut di rumah.
Tapi dia kata kalau tak ambil insya-Allah dapat juga pahala kerana rahmat Allah itu sangat luas. Allah Ta'ala tidak pernah kedekut dengan pahala. Tapi seelok-eloknya samakan diri kita macam mana yang disebut oleh hadis. So kita akan melegakan diri kita. Boleh faham Maksud sekarang ni, kalau Nabi kata siapa yang berwuduk di rumah akan dapat pahala, kemudian pergi ke masjid akan dapat pahala-pahala ni. Kalau kita tak ambil wuduk, sebahagian ulama kata dapat, Allah Ta'ala akan bagi. Tapi itu hanya sangkaan. Yang confirm Nabi kata berwuduk di rumah. So kita ambil wuduk di rumah siap-siap. Tapi kalau terbatal di tengah jalan, tak apa. Itu bukan pilihan kita. Yang penting kita telah berwuduk di rumah. Saya bukan nafikan pahala orang di masjid tanpa wuduk. Siapa yang pergi ke masjid tanpa wuduk ada pahala untuk dia. InsyaAllah ada pahala. Tapi adakah pahala tu sama dengan apa yang disebutkan oleh hadis? Yang tu kita kata ada sebagian ulama kata sama. Tapi kalau kita ambil di rumah, confirm dapatkan itu janji Nabi. Faham Allah Allah. Perubahan tu memang susah. Itu kita tak nafi. Kita lebih mudah untuk merubah bangunan daripada merubah pemikiran manusia. Jadi, pemikiran manusia akan berubah melalui semua orang kena bercakap dan usaha. Barat itu berubah kerana Barat itu buang gereja masuk dalam buang agama masuk dalam gereja. Dan dia orang terus bebas fikir, semua orang appreciate menggunakan akal zaman tu. Dia orang berubah, dia orang berjaya, dia orang maju. Kita ni agama kita tak halang kita untuk fikir. Dia bukan macam agama Kristian yang zaman era pertengahan yang halang orang untuk fikir, belajar sains pun tak boleh. Kita ni agama suruh fikir dah, tapi kita malas fikir kan. Jadi pendakwah ni lah sepatutnya kena gerakkan orang supaya fikir. Tapi bila ada pendakwah yang suka diam, tak nak sebut benda yang betul. Bila orang tanya dia apa no comment. Kita susah kita nak buat perubahan. Kan? Jadi apa sebenarnya pilihan yang kita ada? Anak-anak kita yang bijak-bijak ni suruh pergi belajar agama lah. Dan kena pesan dekat dia. Bila dia pergi belajar agama ni, kena pesan satu benda. Kena amanah ilmu dan kena berani. Selain daripada belajar sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita pesan kat anak, belajar sungguh-sungguh tau, sampai berjaya. Tapi kita lupa nak pesan. Lepas berjaya nanti, tolong amanah dengan ilmu dan tolong berani. Jadi lama-lama dia berjaya je lah. Dia dulu habislah belajar. Tapi jadi penakut baik. Nak cakap benda ni takut, nak cakap benda tu takut. Saya tak nafi, kadang-kadang ada orang ni tak cakap di tempat tu kerana strategi. Memang ada. Strategi betul. Tapi bukan strategi untuk diam setiap masa. Ada waktu-waktu Nabi tak cakap satu benda kerana tak sesuai. Tapi waktu lain Nabi cakap. Strategi ni dia bukan, mana ada strategi tak berubah. Orang main bola pun berubah. Taktik kan? Strategi waktu tu jangan cakap lagi. Waktu tu ini dia punya formation. Waktu lain dia akan berubah. Macam tu jugalah berdakwah. Ada waktu dia kata jangan sebut dulu orang nanti keliru. Tapi takkan tak sebut sampai bila-bila. Sampai sudah orang tak tahu. Kena sebut. Kan? Boleh? So kita kena bagi tahu pada generasi. Kena ubah pemikiran. Kena berani bercakap. Dia macam ni lah, orang barat kan. Orang barat ni, dia orang ajar anak-anak dia orang untuk sayang alam. Sayang alam sekitar. So kalau dia tengok ada sampah-sampah, dia suruh anak dia orang kutip. Tu ada sampah tu, tolong kutip masuk dalam tong sampah. Kita ada tak suruh anak kita buat? Kalau kita suruh anak kita buat, maksudnya kita dah ajar dia satu benda yang bagus. Tapi kadang-kadang kita pun tak nak kutip kan? Bukan sampah kita tu, biarlah nanti ada orang kutip. Kita telah ajar diri kita ananiyah, selfish. Bukan aku yang buat, kenapa aku nak kutip? Kerana alam ni alam kita bersama. Tu benda yang kita boleh belajar daripada barat. Yang kedua, kita kena wujudkan budaya tegur benda tak betul.
Semalam ada satu video saya tengok, orang barat buat. Bagus, dia buat social experiment. Saya tak ada buat apa malam semalam kan. Saya tengok satu video dekat Facebook. Ada orang share, bagus video tu. Dia pakat dengan satu orang kawan dia. Kawan ni bantut sikit. Kawan dia bantut sikit, dia badan besar. Dia kata kami akan buat satu video, letak kamera jauh. Kawan dia ni pergi jumpa mana-mana orang dekat college, dekat universiti. Tanya pasal nak library kat mana, baju saya okey ke tak. Dia jumpa ada 3 orang. Masa tengah sembang-sembang tu, badan besar dia datang. Bully budak kecil. Engkau ni buruk, engkau cacat, engkau loser, engkau pathetic. Dia nak tengok apa reaksi orang yang sedang bercakap dengan budak kecil, budak bantut ni. 100% orang di barat, 100% orang-orang putih ni bila dengar perkataan tak bagus yang disebut oleh orang budak besar ni, dia terus kata, you are a loser, kau yang ni, get out, dia kata, please go away, pergi jauh. Sampai ada yang kata, if you touch him again, I will punch you. Kalau kau sentuh dia, aku tumbuk kau. Ada 2-3 orang je yang diam. Bila kawan ni pergi bully orang ni, diam. Siapa? Asian guy. Orang Asia. Sebab kita tengok muka Asia. Tapi kalau muka orang putih, semua akan pertahankan mamat ni. Ni yang kita katakan, kalau kita nak merubah manusia, kita kena pertahankan benda betul. Walaupun kadang-kadang kita rasa, aku pertahan ni, dia bukan aku kenal pun. Mungkin budak-budak Asian guy tu kata apa? Aku pertahan lagi, dia ni besar ni. Ni pukul aku naik aja. Tapi Mamat Saleh ni, Minah Saleh ni perempuan. Berani pertahan. Bukan dia kenal pun. Jumpa tepi jalan je. So, ini merubah. Kita kena wujudkan budaya tegur menegur. Kita kena wujudkan budaya berani bercakap. Kalau boleh buat, insya-Allah. Tapi budaya berani bercakap ni dah ada dah. Sekarang ni saya tengok, dulu kan kadang-kadang kita nak bercakap kita takut kan. Kerana kita rasa kerajaan kuat. Sekarang ni kerajaan tak kuat kan. Rakyat kuat. Rakyat bercakap. Wallahu a'lam. Ada. Memang ada keturunan. Mereka ada keturunan. Cuma kita tak bincang secara detail kerana diorang tak ada hukum-hukum yang khas untuk diorang. Maksudnya, Nabi ni keturunan dia ada hukum khas. Tak boleh terima zakat. So, sebab tu kita bincang banyak. Dan keturunan-keturunan yang lain tu ada. Tapi tak bincang. Tapi anak Umar bin Khattab ada tak bincang? Ada. Anak Umar tu Abdullah bin Umar kan, yang hebat. So kalau dia tokoh hebat, kita kenal lah. Macam anak kepada Abdullah bin Umar, macam anak kepada Abdul Rahman bin Auf. Itu perawi-perawi hadis yang besar. Tapi lepas pada tu, kita tak kenal. Kenapa? Kerana ulama-ulama Islam ni, dia orang tak berbangga dengan keturunan. Kita tak berbangga dengan keturunan. Dan Islam itu tidak pernah terkurung dalam keturunan tertentu. Maka sebab tu tak salah untuk mengkaji nasab ni. Tapi ada benda yang lebih penting untuk kita bincang. Habis tu, kenapa keturunan Husain dan Hasan, sebenarnya keturunan Husain dan Hasan ni ada Hasan pun ada. Dan Imam Mahdi daripada keturunan Hasan. Dan ada je syekh-syekh saya yang berasal daripada keturunan Hasan. Tapi kenapa keturunan Husain yang glamour? Keturunan Husain yang glamour tu sebab Syiah dia angkat Husain. Syiah tak angkat Hasan. Sangat. Dia terima Hasan tu sebagai imam. Tapi sebab dalam sejarah kan Hasan letak jawatan bagi kat Muawiyah. Jadi dia orang kurang sikit bincang Pak Hasan, dia orang banyak bincang Pak Husain. Kita kedua-duanya kita sayang. Kita macam ni bila kita anti kepada Syiah, bukan bermakna kita anti kepada Husain. Kita cuma tak suka Syiah melampau pada Husain.
Hari ni kalaulah kata Husain masih ada, kita akan peluk dia, cium dia kerana dia adalah cucu Nabi. Kita tak pernah benci dekat Husain. Kita tak pernah benci dekat Ali. So jangan salah faham lah. Sebab kadang-kadang kita terlalu sensitif. Cerita bab Husain je, oh ni Syiah lah ni. No. Husain juga adalah tokoh kita. Husain juga adalah tokoh kita. Cuma kita tak melampau dalam mengasihi dia sampai mencela sahabat lain. Wallahu a'lam. Baik, mimpi ni ada 3 jenis. Ada mimpi yang benar, ada mimpi daripada syaitan, ada mimpi mainan tidur. So kita ni yang mempunyai mimpi ni, kita yang menentukan mimpi kita semalam ni kategori mana. Mimpi contohnya mimpi yang benar. Betul ke mimpi ni ada bagi isyarat? Kalau kita rasa macam ada bagi isyarat mimpi ni, dan kita pergi carilah orang yang pandai. Dan orang yang pandai mentafsir mimpi ni, dia adalah anugerah daripada Allah. Dia telahan, firasat. Allah bagi pada orang-orang yang saleh di kalangan umat dia. Okey? Tapi kalau ada tak mimpi daripada syaitan? Ada. Mimpi daripada syaitan ni mimpi yang memutus asakan kita. Mimpi yang menakutkan kita. Mimpi benar ni ada yang bagi berita buruk pun ada, tapi dia bagi dalam konotasi supaya kita bersedia, supaya kita berubah. Tu mimpi betul lah tu. Tapi kalau mimpi tu menyedihkan kita, mimpi memutus asakan kita, tu mimpi daripada syaitan lah. Yang tu bila kita bangun, Nabi ajar kita kan. Nabi ajar kita, dia kata, idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyabsuq an shimalihi thalatha. Kan? Maksudnya kalau kita bangun tersedar tengah malam mimpi menakutkan daripada syaitan, Nabi kata hendaklah diludah ke kiri 3 kali. So ludah tu ulama masih khilaf lah, ada yang kata ludah tu tiup. Imam Nawawi kata tiup. Ibn Hajar kata tak, dia mesti ada air liur sikit. Gitu. Tapi bukanlah kahak hijau pun keluar. Tiba-tiba bini ada sebelah kan. Mandi kahak dia pula kan. Nak tunjuk kita hina syaitan. Lepas tu kita ubah tempat tidur, kita baca auzubillah 3 kali, lepas tu kita ubah tempat tidur. Ada satu lagi mimpi mainan tidur. Mimpi mainan tidur ni maksudnya mimpi yang kita tahu dia ni memang tak ada bawa apa-apa kesan, tak menyedihkan. Tapi dia masuk dalam mimpi kita sebab sebelum tidur tu kita duk fikir benda tu. Ada tak keadaan kita, contohnya macam saya dulu selalu, bila nak exam aja, lepas aja exam, balik tu dah happy, tidur dalam mimpi, tak habis lagi exam. Rasa macam dah habis dah. Ada orang kata dalam mimpi tu dah belum lagi kan. Kita pun rasa macam aduh tak habis lagi. So dia masuk dalam mimpi. So kalau mimpi mainan tidur ni memang tak payah ceritalah. Kalau orang tanya pun tak payah cerita mainan tidur. Tapi kalau mimpi daripada syaitan pun jangan ceritalah. Nabi kata fala yuhaddits bihi ahada fa innahu la yadurruhu. Jangan cerita pada siapa-siapa. Diam saja sudahlah. Kerana itu tidak sekali-kali tidak akan mudaratkan dia datang daripada syaitan. Tapi kalau mimpi yang benar ni, kalau orang tanya kita boleh sebut. Tapi jangan sebut pada semua. Sebut pada orang yang dia percaya saja. Terutama jangan sebut pada orang yang mungkin dengki. Mungkin dengki. Bila kita sebut itu benda, tiba-tiba orang tafsir benda yang baik-baik, okay, ada orang dengki. So kita jangan sebutlah. Sebab itu dia, tapi mimpi ni dia tak boleh jadi hujah dalam agama lah. Kalau hari ni saya sebut, semalam saya mimpi tuan-tuan, saya dapat satu zikir, saya ijazah kepada tuan-tuan. Tak boleh. Zikir ni mesti datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bawa satu zikir, saya kata, zikir ni bagus, amal setiap Jumaat malam daripada pukul sekian sampai pukul sekian. Mana ustaz dapat? Daripada mimpi. Tak payah, tak payah. Kerana tidak ada kelebihan apa mimpi saya. Kalau hadis okey. Nampak Jadi bila Nabi tanya tentang sahabat, tentang mimpi mereka tu, sahabat akan cerita berdasarkan
penilaian mereka yang mana satu mimpi yang dikatakan benar, Nabi akan tafsirkan. Okey. Habis tu sahabat sama dia orang ni tak ada ke hasad? Tak ada. Sahabat ni dia orang dididik oleh Nabi untuk tidak rasa hasad pada orang lain. Kalau ada pun sangat jarang berlaku lah. Okey? Boleh? Jadi kalau ada orang tanya dalam surau, mimpi apa semalam? Kita boleh cerita, boleh tak kita? Pilihan kita, kerana kita yang menentukan apa yang kita mimpi. Okey. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.